Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin, maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan. Ya, kita kasih seluruh sah kepimpinan jawatan kuasa Masjid Kampung Butuk Kuala Berang, para imam, para bilal hadirin hadirat tetamu Allah semua. Kita syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan pada malam ini berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Apa yang kita lakukan ini kita harapkan sangat menjadi amal saleh yang memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, insya-Allah memberi kemenangan pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi sebagaimana yang kita maklum, malam ini selepas tazkirah maghrib ini kita akan mengadakan satu forum yang kita semua sedia maklum. Tahniah kepada pihak Masjid Kampung Butuk kerana mengadakan program ini, yang mana ahli panelnya semua orang kenal, iaitu Datuk Dr. Izzah Harif dan Ustaz Haslin dan Ustaz Abdullah Khairi. Jadi sebelum kita kepada program tersebut, kita tazkirah sekejap tentang solat sempena dengan program bulan penghayatan solat bagi pihak masjid kita ini, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, rokoklah kamu semua, sujudlah kamu semua, dan sembahlah kamu semua akan Tuhan kamu, dan kerjakan atau lakukanlah yang elok-elok, yang baik-baik, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Di dalam ayat ini Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila sebut orang-orang yang beriman, kulluhum waliyullah walau kana fasiqa. Semua orang beriman wali Allah walaupun fasik, walaupun seluar pendek, walaupun duk main gitar pokok unyo. Asal dia itu orang beriman, waliullah. Maksudnya wali kecil, bukan wali hak besar hak kita cerita tentang karamah tu, bukan. Maksud wali di sini Allah kasih. Allah kasih bukan kerana fasiknya, Allah kasih bukan kerana dia dua pendeknya, Allah kasih kerana iman yang ada di dalam hatinya. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman. Alhamdulillah Allah pilih kita, bukan ibu bapa kita yang pilih kita menjadi orang yang beriman. Cuba kita bayangkan kalau kita bukan orang beriman sekarang, kita orang bukan Islam, tidak berada di malam-malam, tak ada duduk di masjid, duduk di rumah berhala dan sebagainya. Cuba kita bayangkan, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang yang beriman yang beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka itu syurga yang berlari air, lalu air di bawah taman-taman syurga, di bawah rumah-rumah syurga mereka itu. Maknanya orang beriman ini tempatnya syurga. Tempat balik manusia di akhirat dua saja, syurga dan neraka. Adapun neraka untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Bukan untuk orang beriman. Karena itu kata ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, masuknya orang beriman di dalam neraka kerana lebih dosanya daripada pahala, bukan kerana Allah nak mengazabkannya, tapi nak menanggalkan dosanya, kemudian bersih, barulah masuk ke tempat yang layak untuknya. Allah jadikan syurga untuk orang beriman, Allah tak jadikan neraka untuk orang beriman. Firman Allah SWT, fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kamu semua takutlah akan neraka Allah yang mana batu-batu
Yang menjadi nyalaan dalam neraka itu adalah batu-batu berhala dan manusia. Kami sediakan neraka itu untuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang amanu, telah beriman, irka'u, rokoklah kamu sekalian, wasjudu, dan sujudlah kamu sekalian. Maksudnya mengerjakan sembahyang. Ini maksudnya kerjakan sembahyang. Kalau kita iktikaf tidak ada rokok, kita baca Quran tidak ada sujud, melainkan sujud sajadah. Kalau kita berdoa tidak ada qiyam. Ibadat-ibadat kita berzikir tidak ada rokok. Rokok dan sujud maksudnya solat, iaitu sembahyang. Solat di segi bahasa maknanya doa. Solat asalnya dari segi bahasa, dari segi lughah maksudnya doa. Tapi di segi agama, dari segi syarak, ialah sembahyang yang kita buat tadi. Nampak? Yang mana dimulakan dengan takbir dan disudahkan dengan solat. Itu makna solat. Kalau orang tanya, ayah, solat tu kenapa solat? Solat tu aqwalun wa af'alun, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Jawab gitu. Wahai anakku, solat artinya beberapa perbuatan, beberapa perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan ditamatkan dengan ucapan salam. Itulah solat. Maka kalau kita tak solat tengok keadaan. Ada kalanya berdosa, ada kalanya tidak. Asalnya perintah solat wajib. Pada malam Isra' Mi'raj kita dengar sama asatidzah tutup guru cerita, asalnya Allah wajibkan 50 waktu sehari semalam. Kita sekarang 5. Kata Nabi Musa AS, ya Muhammad, umatmu darah. Tapi Nabi Musa tak cakap teranum gitu. Kita terjemah nak pendek masa. Lagi nak poreng pula nak. Darah cetong umatmu kalau 50 berat nanang. Lalu dikurangkan, akhirnya tinggal 5 waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 je tinggal. Dan setelah jadi 5 ini, firman Allah Ta'ala, la yubaddalul qawlu min ba', selepas ini tidak lagi diubah akan ketetapan. Maksudnya 5 waktu tidak kurang daripada ini. Siapa kurang daripada 5 waktu atas jalan malah, dia orang fasik. Tapi siapa mengurangkan atau meniadakan langsung kewajipan sembahyang atas dasar engkar, dia orang kafir. Semua dalam kitab-kitab ulama, orang yang meninggalkan sembahyang ni ada 2 jenis. Tarikus salah kismani. Yang meninggalkan sembahyang, yang tak sembahyang ada 2 jenis. Yang pertama, tarkuha kasla, wasani inada. Yang pertama, dia tak sembahyang kerana malah. Termasuk sibuk main bola, main badminton, orang getah jual, sibuk dengan meeting, sibuk menaga. Itu golongan yang pertama. Dan mereka ini tidak kata solat tu tak wajib. Kalau kita tanya solat ni wajib tak 5 waktu? Wajib Dah mana mudah sembahyang? Tu lah, minta maaf lah janganlah bising gitu je. Tapi dia anggap benda tu wajib. Maka mereka ini mukmin asi, tidak kafir, orang beriman tapi derhaka kepada Allah. Nampak? Ni ramai duk main motosikal raung ke motor, nak turun bandar, nak pergi tengok jambatan tu, nak pergi ambil gambar jambatan tu. Jambatan boleh buka pukul 3 turun dah dari Keluang. Tak sampai dinu kopak suku dan walik orang bangsa dak gi sejik pun semayang. Mu tengok aku tengok mu pada raung minum air, makan mi goreng, geduk garik balik mula. Tak semayang asal tu. Berapa tu? Larang. Dah hukum mana? Wayal qauna ghayya. Ini golongan sesat. Kafir tidak kafir, sesat. Nampak? Golongan yang meninggalkan sembahyang kasla kerana malah, kerana lala. Ada yang lala kerana tak boleh sekepeng, lala aja main bola dah boleh kepeng, tinggal sembahyang.
Ada hak lalah boleh bitih, kerja ke bitih, kerja ke bitih, kerja ke niaga, kerja ke duit, kerja harta, boleh harta, tapi tinggal juga semayang. Nampak? Orang yang tidak semayang lagu ni, walaupun dia orang beriman, hukumnya haram, dosa besar untuk satu waktu solat. Sengaja sewaktu, dosa besar. Walaupun meeting itu penting, dia meeting dengan raja-raja, contoh raja belaka dalam meeting tu, tak kira. Nampak? Tidak boleh yuakhiruna waqtaha, tidak boleh kita lambatkan waktu sampai habis. Nah, jenis orang habis mayang dah, habis waktu dia garik, baru nak qada garik. Dah apa dah ni, tengah sibuk nak buat kerja, bos suruh siap habis waktu dah, lohor dak mayang lagi. Dah apalah, ada bos suruh, faham? Masuk neraka lagi. Boleh 2,000 sebulan, faham? Tapi duduk api lagi. Nampak? Duduk api orang tak semayang. Muagung, Musultan, Dana Menteri, Timbalan hak jatuh dah. MB hak nak turun. Hak cita-cita nak jadi MB, Esko, Wakil Rakyat, Ustaz, Tok Guru, kontraktor, orang kampung, orang bandar, tak semayang, neraka sakar. Masuk api ikut dubur, tubik ikut mulut lagi. Dah panah dah lagi ya. Panah dah panah, balik teh dah lagi. Bang, membuka sekekar, biar merah sekekar, selok kain, buang lo dalam, duduk kejap. Dengan sekekar-sekekar kat kecemasan. Lekat punggung ni. Tu nak cabut habis daging-daging. Kita turun motosikal ni, gesek je tayar dia exhaust. Bukan letak sen gitu. Nak akak alih kaki sen kena. Kulit kaki lekat dia exhaust dah. Yamaha tu dia. Faham lagi? Ada tak bila orang kena exhaust dia pun lock? Aduh, kena exhaust anahnya. Kayak gini sikit lah akak. Ada gitu? Tak ada. Sah aduh. Ada dah kulit. Faham? Maka ubuh habis semua. Orang Malaysia, orang Kanada, orang Zimbabwe, orang Paraguay, Mesir, tak ada kira. Tak semayang semua dibuat sebekah. Nama bekah dia neraka sakar. Bila boh dalam neraka sakar, bertepik nolong bakar di api, lalu datang malaikat berkata, masalakakum fis sakar, apa sebab kamu ni masuk dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Jawab mereka, kami dulu dak semayang ya. Kami baik dengan orang kampung, ngemak pak ayah baik 500 pulang, cuma dak semayang je. Kita dah ambil harta orang, kita dak kena orang, kita baik, dak semayang je, neraka sakar. Faham? Anak teku, anak kereta, anak raja, anak office boy. Faham lagi? Anak menteri, anak JKK, tak ada peduli. Duduk dalam api neraka. Sebagai tazkirah, mudah-mudahan memberi rasa gentar di dalam hati kita dan ingin bertaubat kepada Allah. Wa'budu rabbakum, dan hendaklah kamu sembah Tuhan kamu. Kita ni dilahirkan ke bumi, Tuhan jadi duduk sini untuk sembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami cipta akan jin dan manusia, kami reka jenis jin, jenis manusia, letak pula di bumi, illa liya'budun, supaya mereka itu menyembah Allah. Faham? Tapi ada orang kata tak boleh, orang kata perkataan sembah, sebab sembah-sembah tu orang kafir, sembah berhala. Faham? Ada tak orang cakap gitu? Kalau bodoh diam, jangan cakap. Patut bertanya, belajar. Mu tak tahu kala, mu nak pergi ajar orang pula. Faham? Tanya orang jadi guna. Ini tak dia pakai ajar, dia tak tahu ke benda. Allah jadikan kita di sini untuk sembah dia. Macam mana mu kata tak boleh? Illa liya'budun. Lang tu maksudnya lang lil aqibah. Maknanya akhir pekerjaannya untuk kamu menyembah Allah. Ibadah tu sembah. Daripada perkataan abdun. Faham? Abdun dia hamba. Ibadah memperhambakan diri. Seorang hamba, dia jadi hamba bagi penghulu dia. Dia akan buat apa saja yang penghulu dia suruh. Maka kita hamba Allah, kita akan susah untuk Allah.
Apa saja Allah suruh, tengah tidur pun dah, kali subuh dah bangun, hujan sejuk mana pun ambil wuduk, kerana kita hamba, kita nak sembah Allah. Faham? Sembah bukan perkataan yang digunakan oleh orang kafir. Dari asal Nabi Adam tidak ada menyembah berhala. Mula menyembah berhala diselewengkan perkataan sembah daripada sembah Allah pada sembah makhluk pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Siapa menyembah dulu? Orang beriman ke orang kafir? Orang beriman yang menyembah dulu, sembah Allah. Wa'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jangan sembah berhala. Faham? Mari kita tak liang guna kataan sembah tak betul. Faham lagi? Eja nama jawi sendiri pun selerak tabuk. Faham lagi? Jangan, kalau kita tak pandai belajar, jangan ajar orang. Faham? Wa'budu rabbakum, hendaklah kamu sembah, maksudnya hendaklah kamu memperhambakan diri. Tadi suruh letak kepala ni rokok. Faham? Tangan buh sini, tunduk. Mana ada kita boleh rokok pada makhluk haram, sujud pada makhluk kafir, rokok pada makhluk haram. Nak tunduk hormat, tunduk, jangan sampai hak rokok, kata ulama. Kita pergi di negeri orang yang budaya dia tunduk, kita boleh tunduk, tapi ingat kita belajar dah, jangan sampai hak rokok, kerana rokok itu kepada Allah. Adapun sujud begini kufur. Faham lagi? Tunduk. Dulu kan Jepun Metah Tanah Melayu 1941, 1945 kita tak ada. Dengan Jepun kita selipar Jepun dah. Orang cerita tak? Orang masa tu kalau kita lalu ke askar Jepun kena tunduk. Tak tunduknya tapar dia. Ni orang tua cerita. 1914, 5 tahun, 1941, 42, 43, 44, 45. Kena tunduk. Hai, tunduk. Lalu dak tunduk pengnya tapar. 2020 tunduk pula kita. Lagi nak masuk kedai, dia gigi kat meter suhu. Faham? Dia tengok belakang, made in Japan. Jepun juga. Dia tak bagi dah skor di atas. Apa benda ni? Dah, mesin apa suhu badan saja. Kau tunduk tak? Bahkan 2-3 kali ada. Skor Jepun dulu sekali je. Sekali tu boleh pergi dah. Ni ada. Tak ada. Ding ding. Ada. 3 kali tu imam sujud. Faham lagi? Tu nak gua ni. Wa'budu rabbakum, adalah kamu sembah hanya Tuhan kamu. Ingat orang beriman menyembah Allah iaitu Khaliq, orang kafir menyembah makhluk. Itu silap. Kejadian orang kafir tak silap, Allah jadikan muka dia comel, hidungnya comel, sama dengan orang beriman. Tubuh badannya molek, darahnya betul, jantungnya betul, tak duduk atas telinga jantung. Comel, faham? Allah ni ahsanul khaliqin. Tapi Allah beriman beza dengan dia. Orang beriman menyembah Khaliq, menyembah Allah, orang kafir menyembah makhluk. Nampak? Itu tidak sama. Adapun tubuh badan sama. Akidah, innamal musyrikuna najasun, hanya saja pegangan orang kufur, orang musyrik itu kotor, kerana mereka memperhambakan diri tidak kepada Allah yang menjadikan dia. Dia memperhambakan kepada makhluk yang serupa seperti dia juga. Waf'alul khaira, dan hendaklah kamu buat benda yang elok-elok, lakukan kebaikan, jangan buat yang haram. La'allakum tuflihun. La'allakum ini kalau daripada makhluk, mudah-mudahan. Tapi kalau daripada Allah, kata ulama tafsir, pasti kamu berjaya. La'allakum tuflihun maksudnya pasti kamu berjaya. Kenapa? Kerana ramai orang lepas semayang, dia buat benda yang tak molek. Dia semayang, dia bahang rasuah. Dia semayang, dia curi vitih orang. Dia semayang, dia rogo anak orang. Faham? Dia semayang, lepas tu pergi main nombor ekor pula. Dia semayang, dia pula pergi jumpa Tok Rama nak kenak kau orang. Dia orang semayang, lepas semayang dia pergi ngopak.
Dia semayang, lepas semayang dia pergi fitnah orang. Lepas semayang waf'alul khaira. Kenapa? Tadi wa'budu rabbakum. Kamu kena persembahkan diri kamu kepada Allah. Kamu hambanya. Lepas tu waf'alul khaira. Jangan buat hak dah molek. Faham lagi? Kita sama buat. Sama buat. Curi-curi ke bahan piti jabat. Lu kerja jadi apa benda ni? Cashier bahan piti toke. Nampak? Dah, toke dia di rumah. Dia jaga piti. Kedai restoran. Sehari jualan 4,000. 4,000, 38, 37, 400. Nah, bahan 100. Nah, kalau 4,000 boh 3,900 pulang ke toke. 100 ya boleh kau cek gaji suku 2,500 dah. Nampak lagi? Tu. Semayang. Bayar lohor, bayar subuh. Tapi tidak berbuat khairah. Boh hari ni 39 boh. Mari 4,100. Boh dengar okey tu. Alhamdulillah dah. Bak modal lah 1,500 ya. Faham? Boleh 39 okey tu. Faham? Tiba-tiba orang ramai mari cuti ramai balik Terengganu, tengok Terengganu. Betul tak? 7,000 boleh jualan. Faham? Bang 1,000. Faham lagi? Duit ke boh 6,000. Boh 6,000. Oh, alhamdulillah banyak hari ni. Biasa 4,000 ke 6,000. Alhamdulillah 1,000 bang dia. Faham lagi? Dah. Betul kan? Semua semayang, rokok, sujud, sembah Tuhanmu. Waf'alul khairah. Buat yang baik-baik. Barulah la'allakum tuflihun. Kamu berjaya. Kalau kamu semayang bahan piti orang, mudah berjaya. Nampak? Kena orang dusta dan sebagainya. Ini mesti orang cakap albong ni. Habis orang albong ni. Tahu tak? Daripada setinggi-tinggi menteri dapat habis-habis hina-hina rakyat. Albong mu. Nampak tak? Ni Muslim dia. Ni yang Nabi kata sayati ala nasi sanawatun qadda'atun. Lagi akan datang kepada manusia satu zaman yang penuh dengan kacau bilau. Yukazzabu fiha al-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang yang cakap benar orang kata pelawak, orang yang cakap pelawak orang kata benar. Ni zaman ni. Penuh dengan huru-hara, dengan fitnah dan sebagainya. Tengok dalam Facebook mufti keluar fatwa habis netizen pakat tang. Mufti bodoh, mufti jahil lah, mufti makan pitih lah, mufti jual agama lah, macam-macam. Ikut suka dia nak kata. Orang dulu ada cakap gitu? Tak ada. Kalau set-set muda ni dia ya wakak ubi gitu ke main kita. Tak ada nak canggah ulama-ulama, betul tak? Ni habis ulama dia canggah. Waktu biar ayam dia habis, dia kerap lah ke. Nampak tak? Itu sejahat-jahat manusia yang tidak sempat Nabi berada pada zaman kita sempat berada. Ni makhluk yang ada bersama kita sekarang, sejahat-jahat makhluk, secelaka-celaka manusia. Inna syaqiyya la syaqiyya fil azal. Jenis yang daripada azali lagi telah ditakdirkan bila lahir ke dunia menjadi manusia yang sangat celaka. Tahu tak? Kita kata haram, canggah. Jadi mudah bagi kita jaga solat 5 waktu, daripada 50 waktu kepada 5 waktu saja, mudah. Itu yang kata ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Mudah tak mudah? Daripada 50 tinggal 5. Mudah. Faham? Bayangkan kalau 50 waktu sehari. Subuh ada 14 kali. Faham lagi? Zuhur ada 6 kali. So 3 kali, garik 9 kali, isi 4 kali. Dah rebah kita. Faham? Dalam subuh sekali 2 rakaat pun ramai ni. Hari dak kerja, kepuluh bangun. Faham tak? Kalau hari biasa kau 6 bangun dah. Kalau hari kerja jabat 5.45 tu bangun dah. 6.30 tu tengah jalan dah. 2 terik dah kata anak sekolah. Faham? Maka bagaimana kita nak solat? Sallu kama raaitumuni usalli. Kipas hak banyak tu tutup sikit apa? Sebab dia takak kuat. Tak apa panas sikit. Neraka maruk lagi. Neraka tangga cabut kulit tubik perut. Muka sikit-sikit dah lah. Tak ada masalah.
Jadi lagu mana nak semayang? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah macam mana aku semayang, kata Rasulullah SAW. Kita peringatkan baliklah rukun semayang. Pertamanya niat. Niat ni benda yang mudah sangat. Mahalun niat al-qalbi. Tempat niat itu dalam hati, bukan di mulut. Usalli itu tidak wajib. Sunat kata setengah ulama, harus kata setengah ulama. Ada khilaf ulama. Bukan wajib. Siapa nak kata silakan, tak mau kata pun silakan. Yang wajib niat di dalam hati. Niat lagu mana? Mudah sangat. Qasak, ta'aruk, ta'yin, 5 waktu semayang. Kalau subuh, aku semayang fardu subuh. Senang tak? Cuma ulama buat misal. Seniat yang sempurna itu sahaja aku semayang solat fardu subuh di belakang imam 2 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Itu yang panjang. Tak masuk. Kalau masuk tak ada masalah. Jadi kalau payah, aku semayang fardu subuh. Allah, aku semayang fardu subuh. Habis itu makmum. Tamu kata makmum, apa saja boleh asal maknanya berjemaah. Makmum itu bukan daripada hadis, ijtihad ulama. Allah, aku semayang fardu subuh, makmum boleh. Allah, aku semayang fardu subuh berjemaah boleh. Allah, aku semayang fardu subuh beramai-ramai. Atau aku semayang fardu subuh crowded, boleh. Aku semayang fardu subuh berkumpulan. Nampak? Semua maksud boleh berlaku. Macam akad nikah. Aku nikahkan akan nikah boleh. I nikahkan akan you boleh. Asal orang yang hadir 2 orang saksi sekurang-kurangnya faham. Ni dah anak hantar. Kita buat arak. Ngaji kalau kebangsaan kalau berang. Nikah arak. Antar nikahkan akan anak. Jangan lalu dah. Faham lagi? Ngetutuk kodi je lah Robi. Jadi boleh nak anak hantar. Napa? Angkihu boleh, tak ada masalah. Biar faham kita dan saksi itu. Jadi mudah sangat niat sembahyang. Kayak gini nak sembahyang Isya, Allah, aku sembahyang fardu Isya makmum. Makmum tu sunat dalam takbir. Cuma dalam solat Jumaat wajib dalam takbir. Aku sembahyang fardu Jumaat makmum. Lain pada sembahyang Jumaat, sunat makmum dalam takbir. Cuma kalau nak kata usalli atau kata yang mengatakan mustahab pun disunatkan, jangan kuat, perlahan. Perlahan. Li'ainan lisanal qalba, kata Dr. Wabah Zuhaili, tujuan usalli untuk mulut kita mempermudahkan sebut pada dalam hati. Takbir Allahu Akbar mesti 8 huruf. Alif lam lam he, alif ka bera, Allahu Akbar. Sebut biasa je Allahu Akbar, cukup mudah. Tak payah sikit. Yang payah tu kita sendiri reka buat payah. Ke payah Allahu Akbar. Mudah lah. Pendek pula tu Allahu Akbar. Bayangkan kalau kena takbir macam takbir ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Payah Bang. Ni Allahu Akbar. Tak masuk kau. Faham lagi? Mudah. Mudah je. Angkat tangan tak wajib, sunat. Allahu Akbar. Suma yadha yam yumna 'alal yusra. Kemudian letakkan akan tangan kanan atas tangan kiri. Kata ulama fiqh, letak atas ni boleh, letak tengah ni boleh, sini boleh, pegang sini boleh, letak saja tak pegang boleh kau. Ni pendapat fuqaha belaka. Dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i, mempegang begini genggam. Faham? Letak kanan ni, letak atas, pusat atas sikit. Mazhab Hambali ni atas ni. Semua hadis belaka. Mazhab Hanafi bawah ni. Pusat bawah. Hak bawah ni bukan riba, bukan mazhab Pak. Itu mazhab mazhab Facebook tu. Faham lagi? Ada atas ni tu Wahabi atas ni. Mana ada mazhab atas ni. Ni reka belak-belak. Nak belak pada orang. Hambali atas ada. Ni atas dada, ni dada. Ni situ. Ni atas tekak tu. Nak pelik dah kan. Akhirnya punah kanah semayang. Sallu kama ra'aitu musalli. Macam aku semayang. Macam mana? Tengok kita hadis sahabat. Ra'aitu Rasulullah. Aku tengok Nabi buat gini-gini. Ulama pun tolong permudah bagi kita terjemah.
Dan kemudian baca Fatihah. Dah kali dah baca, dah sah semayang. La salata liman yaqra bi Fatihatil kitab. Tak pakai semayang, tak jadi semayang, tak berlaku semayang kalau tak baca surah Fatihatul Kitab Al-Fatihah. Dah bismillah dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada Fatihah. Nampak? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sunat baca dengan 7 kali berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak mana huruf? 156 huruf. Setiap huruf tu kita sebut 10 pahala. Kerana dia ayat Quran. Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Barang siapa baca satu huruf daripada Quran, satu pahala. Al hasanah bi asyri amsalihha, satu pahala ganda 10. Jadi siapa yang baca huruf Fatihah sekali dalam satu rakaat, 156 kali 10 apa? 1560 pahala. Satu pahala lebih mahal daripada dunia ni. Dunia ni kita boleh pakai MyB tak mayang dah. Faham lagi? Nampak tak? Dan satu pahala di sisi Allah mahal pada dunia ni. Dia kata pakai MyB tak mayang dah. Pakai Honda ke tak kira sejik. Faham lagi? Orang lain pakai Bentley 6 juta suti mari mayang sejik. Nampak tak? Wajib Fatihah. Amin, amin tidak wajib. Sunat baca. Nabi baca tak amin? Nabi baca. Apa yang Nabi buat kita cuba buat. Amin ni siapa baca amin, maksudnya Allah mustajib lana wa la tughayyib raja'ana, ya Allah perkenankanlah permintaan kami ini, jangan hampakan, jangan sia-siakan harapan kami ini. Sebab Fatihah itu adalah pengharapan, minta tolong Allah, minta hidayah daripada Allah, minta jauh daripada mengikut Yahudi dan Nasara. Amin. Tapi bila kita semayang berjamaah, afdal kita amin sama dengan imam. Nabi SAW sebut, iza amana al-imamu fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi kama qala. Apabila imam mengucap amin, hendaklah kamu ucapkan amin bersama-sama dengan imam. Maka kerana sungguhnya siapa yang bersamaan amin ucapannya itu dengan ucapan amin para malaikat, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Dosa kita banyak lepas-lepas. Banyak duk tengok ke drama. Drama tak tutup aurat. Betul tak? Tengok ini ustaz. Tengok cerita Korea. Tengok orang nyanyi anugerah juara lagu. Lepas tu pergi pasar kalau berang pula tengok punggung awet kalau nek. Faham lagi? Zaman tunang dia pegang tangan tunang 2 kali dia pegang. Faham lagi? Bawa pokok ketuh. Benda-benda ni ampun. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ghufira di mana ghafarallahu lahu, Allah mengampunkan bagi dia dosanya taqaddama lepas-lepas. Termasuk yang sesaat sebelum zaman takallum, zaman dia bercakap. Dia bercakap aku 7, 6, 5, 9 ada buat dosa. 6, 5, 9 tu tak dah apa dosa. Siapa ke dia kecek. Nampak? Amin dengan imam. Amin ni dalam kitab Ibnu Hajar Asqalani Fathul Bari, zaman sahabat aminnya gepa, berong, sehingga orang-orang kafir takut dengar. Gepa habis masjid. Kita amin zaman ni orang ni 1000 lebih macam ketuk lah kain. Bunyi. Faham lagi? Amin kita slow. Malam ni boleh tak kuat sekali? Biar jatuh kat 2 hotel kipas bebok gitu. Dah kekuatan amin kita, faham lagi? Kemudian sunat baca surah sumarka'u, kemudian rokok. Rokok ni sunat tangan letak atas lutut. Faham? Dah sah tak kalau ada tu dia pegang paha? Sah, tapi tidak afdal. Nabi ni letak dua tapak tangan di atas 2 lutut. Pegang ikut Nabi kan. Faham lagi? Ada orang apa keting, pegang keting.
macam siamang. Lagi tangan panjang apa kaki tu. Nah, belakang Nabi ni kata sahabat bila dia rokok, belakang ni kepala Nabi dok jatuh, dok terakak. Boleh letak gelas dok tumpah. Faham? Letak gelas dok tumpah. Kenapa? Kerana betul. Nah, dan sunat kita membaca tasbih Subhana rabbiyal azim 3 kali atau Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dua-dua bacaan ini sabit di dalam hadis. Hadis yang paling banyak Subhana rabbiyal azim. Dah, tapi ada 1-2 riwayat Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dua-dua boleh baca. Nah, tidak ada yang bid'ah. Yang kata bid'ah wa bihamdih tu dia tu ahli bid'ah. Dah? Kemudian angkat kepala Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah tu masa mana? Masa kita mula gerak kepala naik. Sami Allahu liman hamidah. Kita berdiri betul. Rabbana lakal ham. Wahai Tuhan kami, milikmu segala puji. Nah, ada orang malas nak sebut. Nah, hamba habis datang ni. Nampak? Kerana seolah-olah biar dia habis lah. Mayang ni leceh. Nah, tidak faham. Allah beri dia nyawa tu. Tidak faham. Orang lain mati COVID. Hak buku dengan supik, buku ngerajuk, buku plastik, supik keceh. Faham tak macam-macam pasal? Hak dah boleh talqin, hak tayammum saja, hak tak ada tayammum. Faham? Kita dah hidup lah ke? Wah, molek semayang. Betul tak? Dah lah kita luar mayang dak pakai rawat dah. Dalam semayang awak comel kan? Faham? Dah lah kata kita ni orang putih. Orang putih dengan orang butuh mana lawa hidung. Saya jawab awak kali. Jawab yang jujur. Orang putih mata dia dengan mata kita, orang butuh. Mana malai? Mata orang Sweden dengan mata kita. Malai lah mata dia, comel latih. Kulit dia dengan kita dengan kulit orang Jenaga. Comel dia. Dia hak comel tu masuk neraka jadi uduh. Tahu tak? Mata biru, kulit sama, tinggi molek, tegak molek, comel latih, rambut perang, masuk neraka. Sehuduh makhluk jadi barang di api. Dah kita dah masuk pergi uduh dah. Payah kalau masuk. Mu nak lawang ya Allah, tak mu semayang. Tahu tak? Tak masuk uduh dah. Dah kalau masuk. Jangan pergi masuk tengok Bilal bin Rabah. Orang tak comel, orang hitam, bibir tebal, mata belalak, hidung kembang, rambut ketel macam takar wahanggu, tapi berjalan-jalan di malam Isra Mi'raj di dalam syurga. Dia masuk kerana bukan dia hitam, imam dia. Faham lagi? Mana uduh, Tuhan awak contoh uduh dalam syurga. Tuhan dah awak contoh Perdana Menteri jalan syurga masuk air. Tuhan dah awak contoh esko jalan. Faham lagi? Tuhan dah awak contoh presiden, contoh orang yang paling hina. Hamba pula tu dah lah belakang penuh dengan paruk. Tak. Tapi oleh kerana imam berjalan di dalam syurga. Dah. Kemudian turun sujud. Turun sujud ni dalam mazhab Syafi'i sunat letak lutut dulu. Lepas tu baru letak tangan. Lepas tu letak dahi. Kalau kita letak dahi dulu makruh. Lutut letak lagi letung buah dahi dulu. Faham lagi melepak jatuh. Tak. Jadi huduh. Kemudian bila bangun kita angkat kepala dulu, kemudian tangan, kemudian barulah lutut. Masa nak naik tu kita tekan tangan pada bumi, sunat. Lepas tekan untuk buat dapat kekuatan, ambil tangan buat tak apa, baru bangun. Itu semua tu sunat. Hak wajibnya bangun gona-gona pun. Jangan menampak sudah. Dalam sujud sunat baca Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Boleh belaka. Tidak ada bid'ah, tak ada apa. Ini semua sabit dalam kitab-kitab hadis. Kemudian kita bertahiyat. Kalau tahiyat awal duduk atas punggung atas kaki, tapak kaki kiri. Kalau tahiyat akhir duduk selepok punggung kiri, duduk atas latak, kaki kiri keluar bawah peti kanan, dan sunat lipat kaki tapak kaki kanan ketika duduk. Mana? Duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, duduk istirahat sebelum naik rakaat yang seterusnya. Ada pun yang wajib lipat ni hanyalah di dalam sujud saja. Ada orang salah faham, dia kata kalau duduk tak lipat gini tak sah. Duduk bukan wajib. Sunat lipat kaki kanan yang tapak kakinya didirikan.
Kemudian bersalamlah kita. Sebelum salam jangan tinggal doa. Kerana kata Aisyah radhiyallahu anha, suami aku Rasulullah, lepas pada baca fil alamin innaka hamidum majid, sebelum salam tak pernah tinggal berdoa. Doalah apa saja asalkan bahasa Arab. Faham lagi? Sebaik-baik doa yang dibaca oleh Nabi SAW tentang akhirat. Minta berlindung daripada fitnah kubur, azab kubur, dajjal, daripada azab api neraka. Dan kemudian beri salam. Assalamualaikum sahdah warahmatullah sunat. Assalamualaikum ketuk. Dan kata warahmatullah, tapi kum dan kata, pokoknya sah semayang. Yang batas semayang ialah ketuk atau kecing atau tubik haid sebelum kum. Ketuk dulu baru kum, tak sah. Kum dulu baru ketuk, sah. Contoh yang tak batal, assalamualaikum pung. Kum dulu baru pung. Hukumnya tak batal. Yang batal assalamualaikum. Faham lagi? Assalamualaikum. Faham lagi? Pung dulu sebelum kum. Kerana penghabisannya taslim, Nabi kata. Maka taslim ni salam huruf mim yang terakhir, assalamualaikum. Tapi sunat kita kata warahmatullah. Dah kata wabarakatuh, boleh. Dah nak balah dah. Kita berakhir balah kan. Berapa syaitan suruh balah nak tunjuk pandai. Pada hadap anda pun. Awak boleh tunjuk pandai. Jadi mudah-mudahan sedikit daripada keterangan tadi memberi penambahbaikan insya-Allah kepada solat. Itu dipanggil zahir solat. Dan yang kedua dipanggil hakikat solat. Hakikat solat itu yang ini apa benda ni, batin solat, iaitu khusyuk. Berhenti lalu 15 minit boleh. Kita solat pukul 8.45 boleh macam ni. Baik, sumbangan pada malam ini untuk Persatuan Dakwah Islamiah Terengganu bagi menjalankan kerja-kerja dakwah fisabilillah Terengganu. Betul. Ada petugas yang akan bergerak bagi di luar masjid, dalam masjid, letak dalam tabung saja yang telah disediakan. Baik. Saya pemuda insya-Allah pertama kali akan memilih pilihan raya. Mengenai ciri pemimpin yang patut saya pilih. Yang pertama, dia orang beriman. Yang kedua, dia tahu tentang bab memimpin. Yang ketiga, dia nak lakukan dua perkara, iaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Faham lagi? Dalam amar ma'ruf itulah ada kebajikan, mendahulukan kesenangan rakyat. Batulah ingatlah siapa-siapa parti mana pun, kalau kita nak jadi pemimpin bukan untuk senangkan diri kita, untuk senangkan rakyat. Contoh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, semuanya menyenangkan rakyat. Sayyidina Umar berjalan malam, tak akan tidur lagi. Tak pastikan orang sudah makan malam belaka. Lagi. Maksudnya kalau kita 5 tahun jadi pemimpin, rumah rakyat besar-besar, rumah kita kecil lagi. Itu pemimpin Islam. Faham lagi? Jangan 5 tahun memimpin, rumah kita jadi besar. Tambah bilik, tambah tu, tambah ekong, tambah apa. Kenapa? Kerana jadi wakil rakyat. Itu nampak dah ciri-ciri yang tidak betul. Soalan seterusnya, bagaimana kita nak kenal golongan Wahabi yang sangat berbahaya ini? Mereka ini satu golongan yang tidak mahu ikut mazhab, tapi mereka ikut pandangan ulama-ulama yang mereka bersetuju. Jadi tak boleh pakai jugalah. Bagi kita, dia kata tak boleh ikut imam mazhab. Dia kata imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali belum tentu betul. Tapi mereka menyandarkan perkataan mereka pada ulama-ulama yang mereka suka. Faham lagi? Kemudian ulama-ulama yang dikatakan tidak betul ini, ulama ini pula yang beramai mereka mencedok ilmu daripadanya. Dalam bab sirah, dalam bab tafsir, ulama itu juga yang diambil ilmu. Pada tempat yang lain ulama itu dikatakan tidak betul. Faham lagi? Jadi ini satu golongan yang sangat celaru. Orang yang celaru ini tak boleh dijadikan pemimpin, tak boleh kita ikut. Apatah lagi akidahnya sangat dahsyat sehingga mengatakan Allah itu sama seperti makhluk. Soalan seterusnya, saya kerja food panda, lepas tu ada orang order makanan halal, tidak halal, pasal kena hantar, dan hukumnya bagaimana? Kalau kita tahu, jangan hantar benda yang haram, kerana orang yang bukan Islam wajib makan yang halal. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, kalau kamu berada di bumi, makanlah yang halal, yang elok. Ayyuhan nas di sini segala manusia.
Faham lagi? Jadi kita tak tahu tak ada masalah. Kita tak tahu agak di buku molek, kita kata faham? Maka tidak berdosa. Tahu dah agak, kita kata juga haram. Kerana 10 golongan dilaknat dengan sebab agak, termasuk benda yang haram yang lain, termasuk tukang hantar. Nak buat rumah tata negeri waktu kena bayar, buat pelan. Apakah hukum bayar pelan, ustaz? Bayar pelan ni mahal sangat. Itu masalahnya. Kita sebagai pihak pemerintah kena tengok keadaan. Orang kampung susah dah, nak bayar tanah susah dah, nak cari duit nak beli papan tanah latar gitu susah. Kenakan pelan itu, disyaratkan pelan, mahal pula. Jadi kalau benda itu membebankan, dia akan dibicarakan di akhirat. Buatlah peraturan mengikut persepsi kamu sendiri. Nah, jika tidak ada disebut dalam Quran dan hadis, tetapi peraturan itu jangan menganiaya orang. Kalau menganiaya orang, kamu akan dibicarakan di akhirat. Tak kira satu kerajaan besar atau satu kerajaan kecil. Faham lagi? Jadi sebaik-baik kerajaan ialah dia akan mengurangkan kos-kos yang akan diwajibkan ke atas rakyat membayar untuk mendapatkan permis rumahnya sendiri. Soalan seterusnya, saya kerja di kopi shop, telah pandai saya membuat perniagaan diri menggunakan resipi yang saya belajar dulu. Adakah semua datang saya itu halal? Halal lah. Dia kerja kedai nasi ayam, 3 tahun kerja dia pun pandai, dia buat diri kedai nasi ayam lah, halal. Yang tak bolehnya pergi curi ayam kedai dulu. Faham lagi? Tapi ada orang bila ada pekerja mari belajar di kedai dia, lepas tu nak tambah kerja dah, dia kata saya tak halal kalau awak buat sama macam saya. Itu tak pakai mereka, tak boleh ikut lagu tu. Tak halal. Mana Allah yang beri rezeki tu? Boleh tak kita orang bukan Islam kerja dengan orang, kita orang Islam kerja dengan orang bukan Islam? Boleh, asalkan kerja itu kerja yang tidak haram. Tapi kalau kerja yang haram tak boleh. Orang bukan Islam kata, "Mek, nak kerja sini boleh, tapi nak kalau pendek kena bakal dengan pendek." Haram bekerja di situ. Faham lagi? Mek kerja sini tak boleh pakai je kurung, nak bakal luar ketak, luar bakal jing belaka ni. Haram kerja situ. Faham? Tapi ramai perempuan-perempuan kita, anak saudara kita tak perlu diapakan haram. Faham lagi? Janji boleh 600 bulan, 700 bulan kerana nak pakai NC lagi. Faham? Soalan seterusnya, apa hukum guru agama ustaz tidak tepati janji bila bercakap? Pelawak. Idza wa'ada akhlafa, bila berjanji disalahinya janji. Gamak. Faham lagi? Tak ada kira ustaz apa, kalau berjanji jangan pelawak. Batu orang politik hati-hati. Kita nak kempen pilihan raya, macam-macam janji kita khabar dan kita tak tunaikan janji. Faham lagi? Manifesto itu satu janji, cuma dia berkait dengan politik. Kalau tidak ada kaitan dengan politik, orang tak panggil manifesto, panggil janji je. Jadi kita tunaikan. Faham lagi? Kita, kalau kita tengok negeri lain ada roket jalan, lubang sikit dia tapung selalu. Negeri kita lubang 70 tahun baru tapung. Apa jadi gitu? Ini untuk perhatianlah pihak pemerintah, pihak kerajaan. Banyak benda-benda lagu ni berlaku dalam negeri Terengganu kita. Tak, dengan jalan berlubang, ngelokang, pecah, petas sapah tu jahat. Punggung tak ada terus, punggung tak sapah. Faham lagi? Kalau kita jalan daripada Kuala Berang, tengok ke pinggir jalan sampai ke Terengganu, bandar kita tengok tas sapah hijau pinggir jalan. Nah, atas dah main, bawah pecah lah ke. Sedangkan kita dapat duit berbilion-bilion. Faham lagi? Jadi kita tidak pandai urus takbir sebenarnya. Bukan kita wajib pakai piah saja nak jadi pemimpin. Faham lagi? Bukan kena solat 5 waktu saja. Urus takbir negeri itu penting. Buat jadi comel mula. Betulkah istilah payung mah itu hadis palsu? Orang bukan kata hadis. Tidak ada orang kata itu hadis. Tapi maksudnya, kata orang dulu-dulu, orang-orang bijak pandai, kalau orang perempuan dia bagi suami dia kahwin lain, dia dapat payung mah. Maksudnya bukan hadis. Maksudnya dia akan dapat syurga. Mah itu maksudnya syurga. Payung-payung itu akan dia berteduh di dalam syurga. Faham? Kerana barang syurga tak ada plastik. Barang plastik, barang pasal malam. Faham lagi? Barang dalam syurga paling komang mah. Nampak? Pintu dalam syurga mah. Esel dia mah. Tempat letak dia tu intan permata. Ni ketuk dalam. Faham lagi? Jadi apakah? Ini kinayah, isti'arah orang panggil. Maknanya suami, isteri ni bila dia kata abang nak kahwin, saya suka tak? Saya sokong sangat. Gembira tak hati suami? Gembira tak? Maka isteri yang menggembirakan suami dapat syurga ke neraka?
Syurga maksudnya masuk syurga lah, bukan maksud begini kau. Maksudnya isteri yang menggembirakan suami dia dapat syurga, tu je maksudnya. Faham? Kan dapat payung mah dak masuk syurga, dapat payung duk luar tu cengok. Dak masuk syurga meh, dak boleh payung ni sajalah. Faham lagi? Itu salah. Itu bukan hakiki, itu majas. Ada 5 minit lagi. Soalan seterusnya, saya uruskan jenazah orang bunuh diri, boleh tak saya uruskan seperti jenazah biasa? Sebab ada orang tanya, orang bunuh diri tak payah mayang kapan macam jenazah biasa lah. Tolong beri penjelasan. Orang yang mati bunuh diri, jika dia tidak menghalalkan perbuatan bunuh diri, dia tetap seorang yang Islam. Cuma dia asi, dia derhaka kepada Allah. Faham? Jadi pendapat yang jumhur ulama, bunuh diri tanpa menghalalkan perbuatan, hukumnya dosa besar saja. Maka mayatnya sama seperti orang lain, wajib lakukan 4 perkara: mandi, kapan, semayang, tanam. Faham lagi? Mandi, kapan, semayang, tanam. Cuma kalau nama Nabi tak akan hadir semayangkan jenazah dia, orang lain saja. Kerana yang jasad dah siap perangannya tak molek, Nabi tak akan semayangkan jenazah dia. Supaya dia, orang yang sepertinya merasa insaf. Soalan yang seterusnya, kenapa Ustaz tak forum sekali lepas ni? Dah tak jemput aku. Musuh kuliah maghrib. Kuliah maghrib. Bila aku kuliah maghrib, kata apa tak forum pula. Jemputan je kuliah maghrib tu tak? Kalau jemputan forum lah kita. Beri tak boleh bandar-bandar tengok orang forum, ambil kat kita seorang. Tak boleh gitu. Faham lagi? Kena orang jemput lah. Orang jemput pun belum tentu kita boleh pergi. Ada budak-budak kan dah tak apa dia mengajar kampung saya, tak boleh gitu, kena pihak masjid yang jemput. Macam orang kenuri lagi tetek makan kerago, kenuri orang kau boleh. Kena jemput-jemputan daripada budak-budak luar, tak boleh, daripada orang yang rasmi nak bertugas di situ. Soalan terusnya, kampung saya makin tumbuh pusat karaoke. Orang tua, orang muda danduk nyanyi abidah, isak sisa restoran. Soalan saya, bantaran macam mana ibu yang melalaikan? Kampung apa buat? Bagi nasihat. Adin nasihat, agama nasihat. Tak jadi orang kampung, pihak berkuasa. Faham lagi? Kita kan sebagai imej sebuah negeri yang petah oleh Jamaatul Islam, jangan biar benda-benda lagu ni dia merosakkan imej kita. Lepas tu kalau rakyat kritik, ada separuh pada kritik itu membina, separuh tu kecalanan. Kira nak kritik apa yang kajian awak dah betul lah ke? Tu tak boleh pakai tu. Faham? Kalau benda-benda macam ni orang kritik, kita kena dengar. Ni imej kita. Faham lagi? Dan kita akan disoal benda lagu ni. Sebab budak-budak masuk dengan laki puang nyanyi. Kalau laki-laki baik, ulama kata boleh menyanyi, asalkan lirik itu tidak merosakkan. Tapi kalau perempuan, Allah sebut dalam Quran, fala taghdha'na bil qaul, jangan kamu perempuan menyanyi-nyanyi, buat suara lembut-lembut di hadapan laki-laki ajnabi. Rosak hati mereka, jadi fitnah. Bila kita pandai nyanyi dah, nak buat bakat kita Ustaz. Nyanyi depan orang yang tidak haram dengar. Betul tak? Ke haram nyanyi depan lelaki dia? Isteri nyanyi depan suami haram? Tak lah. Yang nyanyi lagu yang negaraku, tak haram. Faham? Soalan seterusnya, saya lemah batun maksud. Saya lemah tenaga batin, pancuk awal. Siapa tanya? Bolehkah saya beli obat untuk membaiki perkara tersebut? Boleh tak? Boleh. Apa tak bolehnya? Kan sakit ni suruh berobat. Nabi kata tadawau wala tatadawau bi haramin. Berobatlah. Batu ulama berkhilaf, perintah berobat dalam hadis ini wajib ke sunat? Pendapat yang paling ramai sunat berobat. Wala tatadawau bi haramin, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Kalau yang haram tak boleh. Termasuk benda yang haram, al-mughayyirati khalqallah, mengubah ciptaan Allah. Adapun awak lemah tenaga batin, baru jimat dah dalam 3 saat keluar air mani dah, awak okey lah, dah bini. Perempuan Asia ni memerlukan 7 hingga 10 minit untuk puas nafsu dia. Faham lagi? 3 saat macam itik sekati nampak tak? Jadi dia sakit tak ni? Penyakit tak? Penyakit, maka dibenarkan berobat. Tak ada awak berobat dalam bab unnah, dalam bab mati pucuk, dari berdiri teguh. Dalam kitab-kitab pakar semua kata taklah dia pergi berobat.
Nah, cuma kaedah berubat itu jangan yang haram. Bila sebut kaedah yang haram, bukan mesti Tok Omar je. Kita nampak Tok Omar haram lah ke? Yang moden semua halal lah ke? Itu salah. Kadang-kadang perbuatan moden itu haram. Contoh dalam bab bayi makmal, bayi tabung uji. Nah, Dr. Abdul Karim Zaidan sebutlah kita Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Ada 9 teknik bang bayi tabung uji, bayi makmal. 2 saja teknik halal, 7 lagi haram. Itu cuma cara moden. Bang, pembedahan plastik membesarkan buah dada. Tok Omar boleh buat? Boleh Tok Omar buat? Sini ada Tok Omar boleh buat besar buah dada, boleh? Nah, dia gimu Tok Omar tu dah nak buat anda sehih. Omar tu pada rumah nak suruh besar buah dada. Aku tak anda, kalau aku anda aku ada maklum. Contoh. No, klenik, buah pelanan plastik, implang dan sebagainya. Haram pada syarak. Kerana itu bukan sakit, tak puas hati dengan Tuhan beri. Nah, ada pun kalau sakit lain, dia naik motosikal nak balik bandar, geboh kat orang tapis, kopek masuk dalam kata, lekat di spoket. Cabut sebelah, bagi hospital buat pembedahan plastik. Itu merawat. Pokoknya harus kena faham baik. Wallahu alam. Kerana kita akan ke majlis yang kita tunggu-tunggu, forum perdana yang ditaja oleh Masjid Kampung Butung kita. Para panelnya Ustaz Haslin Bollywood, Ustaz Abdullah Khairi, kemudian Datuk Dr. Azhar Arif. Izhar Arif. Dan kita akan berforum selepas daripada solat isyak beramai-ramai selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma'allamtana alimna bima yanfa'una rabbana zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.